Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya alim 'allimna min 'ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya Halim khulqna bi khuluqil ilmi wa haqiqna bi haqa'iqil ilmi. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Sidang penonton yang dihormati lagi dikasih sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih lagi diberikan kesihatan yang sebaik-baiknya, seperti kesihatan yang diberi oleh Allah pada hari-hari yang sebelumnya. Dan kita merasai banyak nikmat-nikmat yang masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Barangkali kalau terdapat pun sedikit-sedikit ujian yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita ini sebagai satu ingatan, sebagai satu renungan kita bersama, supaya kita sentiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah, bahawa nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita itu bukan saja-saja Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala beri nikmat kita sihat, Allah Ta'ala beri nikmat kita boleh bercakap, boleh berjalan, boleh memegang, boleh kita melihat, boleh kita mendengar dan sebagainya. Macam-macam lagi nikmat yang masih Allah kurniakan kepada kita ini. Allah Ta'ala nak lihat sejauh manakah kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pemberian nikmat tersebut. Alhamdulillah, pada pagi ini kita menyatakan kesyukuran itu kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita harap Allah Ta'ala menerima kesyukuran kita ini dengan sebaik mungkin. Kita harap Allah Ta'ala tidak marah kepada kita di atas kekurangan. Kita harap kepada Allah Ta'ala jadikan kita ini hamba yang terbaik. Duduk sini. Anak nak mengajar kepada orang mana. Ambil kursi. Alhamdulillah, pada hari ini masih lagi kita menggunakan kitab Anak Kunci Syurga. Anak Kunci Syurga. Tajuk pada pagi ini tajuk yang cukup menarik. Beruntung Kak Mazian, beruntung Kak Salasiah, beruntung adikku Saufi, kerana tuan-tuan berkesempatan berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Kebetulan majlis ilmu pada pagi ini saya akan mengupas tajuk yang berkaitan dengan solat. Tajuk yang berkaitan dengan solat. Jadi oleh kerana solat ini menjadi satu perkara rutin harian kehidupan kita manusia. Dan solat ini merupakan ibadah yaumiyan, ibadah yang berbentuk harian, yang mesti dikerjakan oleh semua orang yang baligh ataupun semua orang yang mukallaf, orang yang diberatkan dengan hukuman, iaitu orang yang cukup umur, sama ada lelaki ataupun perempuan, wajib dia kena sembahyang. Jadi hari ini kita akan saya akan menyampaikan kuliah berkaitan dengan sembahyang, mula dengan pembahagian waktu-waktu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk kita kerjakan dalam sehari, dan juga masa masuknya waktu tersebut. Masa masuknya waktu bagi waktu solat itu. Kadang-kadangnya pada masa kini kita tidak peka sangat dengan pada waktu tersebut, dengan masa masuknya waktu itu. Kerana apa? Kerana banyak perkara-perkara yang memberi kemudahan kepada kita untuk mengetahuikan perkara itu. Sama ada melalui radio, melalui televisyen, atau melalui telefon kita pun. Kadang-kadang apabila masuk waktu dia telah
menghantar mesej kepada kita dengan laungan azan dan sebagainya, maka menjadi mudah kepada kita untuk mengetahui perkara demikian. Baik. Dia kata perkara yang berkaitan dengan sembahyang. Sembahyang iaitu sembahyang ni. Apa dia? Ulama telah mendefinisikan sembahyang ni apa dia? Iaitu beberapa perkataan. Sembahyang ni kita kena ingat apa dia. Takut-takut ada anak kita yang bertanya, ataupun cucu kita yang bertanya, ataupun budak-budak tadika kita tanya, "Mokcik, ambo nak tanya sembahyang ni apa dia yang mokcik duk buat semua setiap hari ni, apa dia sembahyang?" Kita pun tengah-nganggur nak jawab tak boleh. Kita kata sembahyang ni, mu tengok apa yang aku sembahyang lah. Tak boleh jawab gitu. Itu dia panggil jawapan yang nak menyelamatkan kita, ataupun jawapan yang nak mengelakkan diri kita untuk tidak dikatakan kita ni jahil. Dia kena ada jawapan yang tepat yang boleh memberi kepahaman kepada orang yang bertanya. Tak kira sama ada yang bertanya tu kanak-kanak ataupun orang dewasa. Jadi maknanya sembahyang ini seperti mana yang diperkatakan oleh para alim ulama, iaitu beberapa perkataan. Ya, dalam sembahyang ada beberapa perkataan. Mana dia? Adanya bacaan Fatihah. Mana dia? Adanya perkataan tasyahud. Itu adalah beberapa perkataan. Dan sembahyang ini ialah beberapa perbuatan. Mana dia? Takbiratul ihram. Mana dia? Sujud. Mana dia? Rokok. Mana dia? Iktidal. Mana dia? Duduk antara dua sujud. Itu maknanya beberapa perbuatan. Yang dimulai dengan takbiratul ihram. Kita mula dengan takbir. Bila takbir Allahu Akbar, maka semua benda yang halal sebelum itu kini sudah pun menjadi haram. Nak bercakap sebelum itu halal, maka sekarang haram. Nak minum sebelum itu halal, sekarang menjadi haram. Haram lah ke dah. Baik. Wa muhtatimatum wa muhtatamatum bitaslim, dan disudahi dengan memberi salam. Inilah yang dikatakan sembahyang. Dalam bahasa Arab dia kata aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bi syara'ita makhsusatin. Iaitu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan memberi salam bi syara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang tertentu. Apa yang dimaksudkan dengan syarat-syarat yang tertentu? Syarat yang tertentu ni, kakak-kakakku sidang penonton, mana-mana orang yang nak sembahyang, syarat yang pertama mesti ada wudu. Orang nak sembahyang kena ada wudu. Walaupun wudu di peringkat awalnya kazi, wudu ni di peringkat awalnya tidak wajib. Wudu, mengambil wudu ni adalah sunat. Tetapi apabila nak sembahyang, tak dapat tidak mesti ada wudu. Maka di waktu itu wudu ketika nak sembahyang adalah wajib. Ma la yatimul wajibu illa fihi wa huwa wajibun. Disebut oleh kaedah usul fiqh, mengatakan barang yang tidak akan sempurnanya dia kecuali dengan lakukan perkara demikian, maka perkara demikian akan bertukar menjadi wajib. Pada asalnya wudu itu adalah sunat. Tetapi oleh kerana tak boleh didirikan salat selagi mana tidak ada wudu, maka wudu pada waktu itu akan bertukar menjadi wajib. Baik, mana syarat lagi yang dikatakan bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang tentu, mana dia? Iaitu syarat nak sembahyang mestilah waktunya masuk dulu. Sebab itu Tuan Santo, kalau waktu tak masuk, hukum dia haram melaungkan azan. Bila-bila di mana-mana masjid baik, ataupun di mana-mana surau baik, ataupun di mana-mana tempat, mesti yakin dulu waktu masuk, baru kamu boleh kumandangkan azan. Kalau dibuat atas dasar agak-agak, maka hukum dia haram. Ingat baik-baik, hukum dia haram. Syarat masuk waktu. Mana lagi syarat membolehkan kita salat? Syarat dia menutup aurat. Syarat menutup aurat. Syarat dia menutup aurat. Jadi ini di antara syarat-syarat yang dimaksudkan bagi orang yang nak mengerjakan salat, hendaklah
mereka itu lakukan beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan memberi salam. Apabila assalamualaikum, maka perkara yang waktu takbiratul ihram itu menjadi haram, iaitu haramnya minum, haramnya makan, haramnya bercakap, haram dia mendedahkan aurat pada waktu itu. Kini apabila assalamualaikum, maka pada waktu itu halal dia makan, halal dia bercakap, halal dah kalau dia nak buka aurat-aurat di hadapan family dia, di hadapan keluarga dia. Tapi aurat masih lagi tidak boleh dibuka kepada orang lain yang bukan mahram kita, memang tidak dibolehkan. Baik. Dia kata adapun solat yang diperdukan oleh agama di dalam sehari semalam adalah 5 waktu. 5 waktu. Yang pertama solat zuhur. Permulaan waktunya, waktu zuhur ialah gelincir matahari dan kesudahannya menjadi bayang-bayangan sesuai itu seumpamanya selain daripada bayangan rembang. Yang kedua, waktu asar. Masuknya waktu asar apabila jadinya bayang-bayangan itu seumpama. Maksudnya apabila habisnya waktu zuhur, maka masuknya waktu asar. Sehingga mana? Sehingga lenyapnya matahari. Dan yang ketiganya waktu maghrib. Masuknya waktu maghrib ketika mana lenyapnya matahari. Maksudnya ketika berakhirnya waktu asar. Maka masuklah waktu maghrib. Sehingga bila? Panjangnya waktu maghrib ini. Dia kata berkekalan ia waktu maghrib hingga hilang syafaq yang warna merah. Syafaq ni maksudnya cahaya. Kalau kita duduk di tepi pantai, kita akan nampak cahaya di langit yang berwarna merah. Sehingga cahaya yang berwarna merah itu sudah tidak kelihatan lagi. Maka di waktu itu masuknya waktu isya. Manakala waktu yang keempatnya adalah waktu isya. Masuknya waktu isya ketika mana akhirnya waktu maghrib. Dan berpanjangannya waktu isya ini sehingga naik fajar shadiq. Fajar ni dia ada dua. Ada fajar kazib, ada fajar shadiq. Jadi ini juga kita tidak dapat kenali kecuali apabila kita berada di kawasan tepi pantai, kita akan dapat lihat. Biasanya pada waktu pagi, apabila hampir tiba dengan waktu subuh, kita akan nampak. Kadang-kadang nampak fajar shadiq, kadang-kadang nampak fajar kazib, kadang-kadang tak nampak. Sebab fajar kazib ni disebut oleh para alim ulama, dia bukan fajar pun, kadang-kadang dia tak nampak. Tetapi kadang-kadang ada juga nampak kelihatan fajar ini seperti kelihatan ekor serigala. Dia melintangi ke arah langit. Jadi kalau ditakdirkan dapat lihat, kita akan nampak fajar ini kelihatan seperti ekor serigala. Tapi dia tak lama, sekejap je. Apabila naiknya fajar kazib, sejurus kemudian akan tiba pula fajar shadiq. Fajar shadiq ni, dia nampak terang di hujung tepi langit. Itu menandakan waktu subuh sudah pun masuk dan menandakan waktu isyak sudah pun berakhir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Ammani Jibrilu indal baiti marrataini. Malaikat Jibril telah menjadi imam kepadaku. Ini dalilnya. Dalilnya waktu semayang ni, kita ambil kira waktu mana. Jadi kakak-kakakku, sidang penonton yang ku kasih sekalian pada pagi ini bertuah. Sebab apa? Sebab pada pagi ini barangkali awak baru tahu waktu-waktu yang kita semayang ni diambil daripada mana. Rupanya waktu itu bukan Nabi reka-reka buat. Bukan Nabi buat mengikut kehendak kesukaan Nabi. Tak. Tetapi waktu itu diajar oleh malaikat Jibril. Ketika mana difardukan solat kepada baginda Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi difardukan semayang pada mula-mulanya 50 waktu. Kemudian apabila Nabi turun daripada pertemuan dengan Allah Ta'ala, singgahlah di langit yang ke-6. Di langit yang ke-6 Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bertanya, berapa waktu solat yang Allah Ta'ala fardu kepada kamu, wahai Muhammad?
Nabi kata 50 waktu. Allah, banyaknya. 50 waktu ni banyak ya Muhammad. Tolong kamu datang berjumpa dengan Allah Ta'ala, minta rayuan. Minta rayuan. Aku yakin dan percaya umat kamu tidak mampu lakukan sebanyak itu. Sebab umat aku yang gagah perkasa pun, sikit saja salat yang diwajibkan ke atas aku dan juga umat aku, pun mereka gagal melaksanakan dengan sebaiknya. Apatah lagi umat kamu yang mengikut ramalan aku adalah umat yang kecil-kecil, umat-umat yang kerdil-kerdil. Nabi pun datang menemui Allah Ta'ala lagi, memohon rayuan supaya dikurangkan. Lalu berlakulah pengurangan sehinggalah 5 waktu. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi kita Muhammad, walaupun salat yang difardukan kepada kamu dan juga umat kamu ni 5 waktu, maka seolah-olah 1 waktu yang dikerjakan itu menyamai dengan 10 waktu. Mana ganjaran, pahala dia. Ingat baik-baik, kusmu hati. Hebatnya kita, bangganya kita menjadi umat Nabi Muhammad ni. Sikit saja kita lakukan ibadah, Allah beri ganjaran yang begitu banyak. Ni kadang-kadang kita tak rasa apa-apa. Kita tak rasa seronok menjadi umat Nabi Muhammad Kak Faridah. Kenapa? Sebab mabuk betul. Kita tak faham di manakah kehebatan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Di manakah keistimewaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, umat Nabi Muhammad ni. Kita tidak merasai apa-apa kerana kita tak belajar. Yang kita belajarnya tengok orang kerja setiap hari, kita nak kerja juga. Orang kumpul harta setiap hari, kita nak kumpul juga. Kita tengok orang bini ramai-ramai, kita nak bini ramai-ramai juga. Orang tukar kereta baru, kita nak tukar kereta baru juga. Inilah yang dikatakan mabuk betul. Kita tak nampak apa tujuan Allah Ta'ala jadikan kita hidup dalam dunia ini. Saya selalu mengulangi, menyebut bahawa tujuan Allah menciptakan kita di alam dunia ini untuk beribadah, dengan tujuan Allah Ta'ala nak beri kita selesa di akhirat nanti, iaitu di dalam syurga. Allah Ta'ala banyak syurga ni untuk memudahkan kita masuk, sehingga Allah Ta'ala jadikan pintu syurga ni 8 pintu. Nak suruh mudah kita ni masuk. Namun tuan-tuan sekalian, kebanyakan di antara kita ini, apa yang telah kita usahakan itu adalah tidak menunjukkan macam kita ni minat ataupun suka sangat kepada syurga. Kita acah-acah je mengatakan kita minat kepada syurga. Sebenarnya dalaman kita tidak terlintas pun barangkali, tidak terfikir pun barangkali nak masuk syurga. Jadi walau bagaimanapun, biarlah kakak Nurmazian. Payahlah nak sebut nama kak ni. Kak kena tulis nama singkatan kak. Kakakku Nurmazian, kita kena cuba sedaya upaya untuk mengingati kembali apa tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita ini. Baik. Jadi, mana beruntun dan bertuah sidang penonton yang menonton rancangan kita pada pagi ini. Kerana apa? Kerana kita dapat mengetahui asal-usul waktu dalam sembahyang ni dia datang bila. Siapa dia yang memberitahu waktu tersebut. Cerita dia malaikat Jibril. Ammani Jibrilu indal baiti marrataini. Nabi kata, satu hari malaikat Jibril datang menjadi tu imam kepada aku. Indal baiti, ketika mana aku berada di Baitullahil Haram. Malaikat Jibril datang ketika mana kami, kata Nabi, bersama dengan para sahabat berada di persekitaran Baitullahil Haram. Datang malaikat Jibril menjadi tu imam kepada kami. Lepas tu fasalla bi, maka malaikat Jibril pun semayanglah bersama dengan aku. Az-Zuhra, semaya Zuhur mula-mula. Haina zalati syamsu, ketika mana gelincirnya matahari. Apabila gelincir matahari, malaikat Jibril pun datang semayang bersama dengan aku, dia jadi tu imam. Wa kana al-fai'u qadar syiraki, adalah pada waktu itu bayangan sekadar tali kasih. Maksudnya bayangan baru membentuk bayangan baru. Mana matahari berada di tengah-tengah langit. Apabila matahari di tengah-tengah langit, belum lagi masuk waktu zuhur. Jadi apabila cenderung sikit matahari, maka dia akan kelihatan bayang. Sekadar mana? Sekadar panjangnya tali kasut. Sekadar panjangnya tali kasut, maka pada waktu itulah malaikat Jibril datang kemudian sembahyang zuhur bersama dengan aku. Kemudian apabila tiba waktu asar pula, malaikat Jibril pun mari pula. Wal asra, kemudian malaikat Jibril pun sembahyang pula asar.
Setelah mana tiba waktu asar, hina kana zilluhu mithlahu, ketika mana bayangan menjadi seumpama. Mana bayangan, katakanlah bayangan tadi sedepa. Sekarang bayangan menjadi 2 depa dah. Malaikat Jibril datang pada waktu tu, dia mengajar aku semayang asar. Dan dia jadi imam, aku jadi makmum. Kemudian, tak berapa lama, Nabi kata, datang pula malaikat Jibril. Dia pun jadi imam kepada aku. Wal maghribah, dia pun semayang maghrib bersama dengan aku. Hina aftara as-saimu, ketika mana orang yang berpuasa berbuka puasa mereka. Mana ketika mana sekarang ni lah. Mana orang yang berpuasa berbuka puasa, pada waktu itulah malaikat Jibril datang semayang maghrib bersama dengan aku. Kemudian malaikat Jibril hilang. Sejurus kemudian dia datang pula. Datang pula wal isya'a, dia pun semayang bersama dengan aku menjadi imam semayang isya'. Hina ghaba syafaqu, ketika mana hilamnya syafaq yang berwarna merah. Mana syafaq yang berwarna merah di mana? Di langit. Apabila kita tiba waktu malam, ni cerita ni orang yang berada di tepi pantai lagi. Apabila tiba waktu malam, maksudnya awal maghrib tu. Apabila awal maghrib, dia akan kelihatan seolah-olah di hujung langit tu nampak cerah. Kenapa? Sebab matahari sudah pun masuk. Maka pada waktu itu, kesan-kesan matahari nak masuk tu ada lagi cahaya dia. Sehingga lenyap cahaya tersebut. Apabila tidak kelihatan lagi cahaya tersebut, maka pada waktu itu Jibril datang mengajar aku sembahyang isyak. Masuklah waktu isyak. Kemudian malaikat Jibril pun menghilangkan diri. Tiba waktu subuh, malaikat Jibril datang pula. Wal fajra, dan dia menjadi imam kepada aku menunaikan salat fajar. Salat fajar maksudnya salat subuh. Hina harumat ta'am wa syarabu ala saimi, ketika mana malaikat Jibril datang ni, iaitu ketika mana diharamkan makan dan minum kepada orang-orang yang berpuasa. Iaitu ketika mana naiknya fajar shadiq. Makna ketika kelihatan di langit itu, kelihatan cerah, maka pada waktu itu menandakan awal pagi. Mana awal pagi? Maknanya orang yang berpuasa tidak boleh lagi makan, dan juga tidak boleh lagi minum, dan tidak boleh lagi berjima. Ramlah. Tak boleh lagi. Jadi kalau berjima pada waktu itu, maka hukumnya haram dan puasanya batal dan kena bayar kifarat. Orang lelaki, kifarat yang pertama dia kena memerdekakan seorang hamba yang muslim. Seorang hamba yang muslim. Jadi nak merdekakan seorang hamba muslim tidak ada. Kemudian dia kena pindah kepada hukuman yang kedua, iaitu dia kena berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. As-siyamu syahraini mutatabi'aini. Dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ingat baik-baik Muhammad Shafi, ni budak-budak muda ni kadang-kadang dia tak tahu apa. Dia tak tahu apa implikasi melakukan hubungan bersama dengan isteri di siang hari pada bulan Ramadan. Itu implikasi dia. Dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Katakanlah dia ada puasa, hari ni hari yang ke-59. Tiba-tiba demam hari ni. Maka dia kena ulang balik satu semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, barangkali Muhammad Shafi kata, oh kalau begitu penatlah Ustaz padan dengan muka mung. Mapa mu tak nak tanya dulu? Sepatutnya dalam Islam ini Muhammad Shafi, kita tak boleh buat dulu. Dalam Islam kita kena bertanya dulu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran lama dah. Allah Ta'ala kata, hendaklah kamu bertanya orang-orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Jadi soalnya sekarang, kita ni makna, kita ni cuai, kita ni leka, kita ni degil, kita ni ego, kita ni sombong. Kita rasa seolah-olah kita ni tahu belaka. Akhir sekali kita buat apa yang kita nak buat. Maka tahu-tahu di peringkat kita tua, rupa-rupanya aku kena puasa lah 2 bulan. Baik berapa kali mu lakukan hubungan. Katakanlah kita lakukan hubungan dengan bini kita sepanjang kita berkahwin sehingga kita memperoleh hidayah Allah Ta'ala. Katakanlah umur 45, kita dapat hidayah. Kita sudah lakukan hubungan dengan isteri di bulan Ramadan 10 kali. 10 kali dengan 2. Maknanya 20 bulan. 20 bulan ni, larak kata orang perempuan seronok nak akad faridah. Orang perempuan tak kisah dia.
nak berapa kali sekalipun, don't worry, tak menjadi masalah. Sebab orang perempuan dia tidak dikenakan hukuman ini. Hukuman kena puasa 2 bulan ni tidak dikenakan kepada orang perempuan, tidak dikenakan kepada isteri, hanya dikenakan kepada suami. Jadi olehnya demikian, ingat baik-baik, sahabat-sahabatku, sidang penonton yang dihormati sekalian. Sebelum kita lakukan apa-apa yang kita tak tahu, hendaklah kita bertanya terlebih dahulu. Sebelum kita merasai ataupun menerima penyesalan yang teramat sangat. Jadi kalau begitu 20 tahun Saupi, mampu ke tak mampu nak puasa? Mampu ke tidak? Mu mampu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberatkan seseorang itu kecuali sekadar yang dia mampu. Siapa dia jawab tadi? Memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Bukan memberi makan kepada anak yatim, Kak. Dia kata memberi makan kepada orang miskin, bukan anak yatim. Dia tak sebut anak yatim. Tak sebut anak yatim. Memberi makan kepada orang fakir miskin, 60 orang. Tapi kalau kebetulan anak yatim tu orang miskin, bolehlah. Tapi kalau kita sebut memberi makan kepada anak yatim, tak boleh. Sebab anak yatim zaman sekarang semua orang-orang kaya. Sebab bapak dia, jutawan. Sekali bapak dia mati, tinggal harta kepada dia, jutawan juga budak ni. Sedangkan dia anak yatim. Jadi sebab itu tak boleh sebab anak yatim. Baik, memberi makan ni, dia bagi mereka yang tidak mampu berpuasa. Tak mampu berpuasa ni bagaimana? Contohnya, dia disahkan oleh doktor, orang ni memang tak boleh berlapar. Kalau lapar dia akan mati. Orang tu sahaja yang boleh membayar kifarah dengan memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Kalaulah doktor tidak mengesahkan dia menghadapi kesulitan seperti itu, tak boleh, dia kena puasa juga. Jadi jangan panah-panah kita nak memindahkan untuk mengambil hukuman yang lebih ringan. Sebab itu kifarat orang melakukan hubungan di dalam bulan Ramadan ini 3 bentuk kifarat dia. Yang pertama, memerdekakan seorang hamba yang muslim. Kalau tak mampu, dia kena berpuasa 2 bulan betul-betul. Kalau dia tak mampu, memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Tetapi tak boleh nak pindahkan dia punya bentuk denda itu mengikut suka hati kita, tak boleh. Tak boleh dipindahkan bentuk denda itu mengikut suka hati kita, kecuali setelah mana didapati betul-betul tak mampu. Tak mampu. Baik nak dapati betul-betul tak mampu ni, dia kena tanya golongan yang fakar. Kalau golongan fakar mengatakan mu tak mampu, baru boleh. Kalau tak, tak boleh pindah. Jadi Nabi apabila datang pada waktu subuh, ketika mana warna kelihatan di langit, maka pada waktu itu Nabi mengajar, Malaikat Jibril mengajar Nabi SAW mengerjakan salat subuh secara berjemaah dengan diimamkan oleh baginda, diimamkan oleh Malaikat Jibril. Kemudian Malaikat Jibril pun balik. Ini hari yang pertama. Ini hari yang pertama Malaikat Jibril setelah mana selesai salat subuh. Malaikat Jibril pun tinggallah Nabi bersama dengan para sahabat. Esok Malaikat Jibril mari pula. Hari yang kedua Malaikat Jibril datang pula. Falamma kana al-ghadu, maka tatkala tiba keesokan hari, salla bi az-zuhra hina kana zilluhu mithlahu, maka Malaikat Jibril pun datang semayang waktu zuhur dengan aku pada waktu bayangan matahari itu kelihatan 2 seumpama. Maksudnya apa? Maksudnya Malaikat Jibril semayang zuhur di akhir waktu. Di akhir waktu maknanya habis saja waktu zuhur, masuknya waktu asar. Itu maksudnya. Kemudian wal asra, Malaikat Jibril pun datang pula. Apabila tiba waktu asar, Malaikat Jibril datang menjadi imam mengerjakan salat asar. Haikana zilluhu mithlaihi, ketika mana bayangan itu menjadi 2 seumpama. Tadi ketika mana bayangan itu menjadi seumpama, menjadi sama-sama panjang. Itu berartinya akhirnya waktu zuhur. Sekarang setelah mana bayangan itu menjadi 2 seumpama, maknanya berakhirnya waktu asar. Kemudian sejurus kemudian Malaikat Jibril datang pula untuk mengerjakan wal maghriba, sembahyang maghrib, hina aftara shaim, ketika mana orang yang berpuasa itu berbuka. Maknanya waktu berbuka masih lagi ada.
Kemudian sejurus kemudian malaikat Jibril datang pula untuk mengerjakan isyak ila sulusil lail, hingga 1/3 malam, mana dekat dengan waktu subuh. Malaikat Jibril datang mengerjakan solat isyak bersama dengan Nabi 1/3 malam, maknanya hampir tiba waktu subuh. Kemudian sejurus kemudian malaikat Jibril datang pula mengerjakan wal fajra, sembahyang subuh, fa asfara, ketika mana cahaya sudah pun terang. Maksudnya apa? Waktu subuh hampir pun keluar. Macam sekarang ni lah. Macam kita sekarang kita tengok kelihatan cahaya sudah pun nampak. Ini waktu subuh hampir-hampir nak keluarnya. Tak lagi apabila keluar matahari, maka habislah waktu subuh. Kemudian waqala hadza waqtul anbiya'i min qablika. Lalu malaikat Jibril pun menyampaikan ucapan kepada baginda Nabi dengan mengatakan hadza, Muhammad, ini makna waktu-waktu yang aku datang 2 hari ini, iaitu semalam dengan hari ini, aku datang semayam bersama dengan kamu. Waktul anbiya'i min qablika adalah waktu salat yang dikerjakan oleh para nabi sebelum daripada kamu. Kemudian wal waktu, manakala waktu semayang yang aku nak beritahu kepada kamu, aku nak beritahu kepada kamu Muhammad, waktu semayang yang sebenarnya bagimu adalah ma baina hadainil waqtaini, iaitu barang yang di antara waktu yang aku ajar, iaitu waktu zuhur yang mula-mula dengan waktu zuhur yang kedua, waktu asar yang mula-mula dengan waktu asar yang kedua, waktu maghrib yang mula-mula dengan waktu maghrib yang kedua, waktu isya yang mula-mula dengan waktu isya yang kedua, waktu subuh yang mula-mula dengan waktu subuh yang kedua-dua. Maka itulah merupakan waktu bagi setiap waktu salat. Maka jelaslah kepada kita, sidang penonton yang dihormati sekalian, waktu-waktu salat ini daripada mana kita tahu? Iaitu daripada malaikat Jibril yang datang mengajar baginda Nabi SAW. Oleh yang demikian, kita kena selalu membaca hadis, kita kena selalu membaca Quran, kemudian selalu kena tadabbur makna-makna, baru kita faham sebetul-betulnya apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dan apa yang perlu dilakukan oleh kita dalam kehidupan seharian, supaya apa yang kita lakukan ini tidak tersasar daripada apa yang sepatutnya kita lakukan.